Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini, cikgu ingin mengulang kaji dengan kamu tentang tajuk yang sangat-sangat asas untuk matematik dan matematik tambahan, iaitu persamaan kuadratik. Okey, kita ambil contoh, satu contoh persamaan kuadratik iaitu 2x kuasa 2 tambah x tolak 15 sama dengan kosong. Ini adalah persamaan kuadratik dalam bentuk general form. Apa yang kita selalu buat ialah kita faktorkan ya persamaan kuadratik ini. Jadi 2x kuasa 2 ialah 2x darab x. 15, cikgu ambil 5 darab 3. Okey, untuk dapatkan 1 ini kita akan ambil 6x tolak 5x. Jadi bila kita darab, kita akan dapat negatif 15. Tolak tambah akan dapat positif 1. Okey, kamu boleh menggunakan kalkulator untuk mendapatkan jawapan yang sama. Okey, setelah kita faktorkan persamaan kuadratik ini, kita akan pecahkan ya. 2x tolak 5 sama dengan 0. Dan kita akan dapat satu punca, iaitu 5/2. Okey, ini adalah satu punca. X tambah 3 sama dengan 0. Kita akan dapat X negatif 3. Ini adalah punca yang satu lagi. Maksud punca ialah apabila nilai ini kita masukkan, gantikan ke dalam persamaan, persamaan ini akan jadi betul. Okey, kita boleh test. Kita ambil negatif 3 contoh. Cikgu ambil negatif 3. Jadi 2 darab negatif 3 kuasa 2 tambah negatif 3 tolak 15. Okey, bila kita kira, kita sepatutnya dapat kosong kalau negatif 3 ini adalah punca. Jadi 2 negatif 3 kuasa 2 9 tolak 3 tolak 15. Ni 18 tolak 3 tolak 15. Jadi kita akan dapat kosong. Ini nilainya kosong. Okey, maka negatif 3 adalah punca bagi persamaan ini. Yang satu nilai lagi ialah 5/2. Kamu boleh gantikan untuk membuktikan bahawa 5/2 ini adalah punca persamaan kuadratik ini. Okey. Yang kedua, cikgu ingin menjelaskan kenapa kita perlu samakan dengan kosong baru kita boleh mendapat puncanya. Okey. Sebenarnya begini ya. Apabila suatu number didarab dengan satu number dan dapat kosong, salah satu number ini perlu kosong ya, perlu kosong. Kalau ini kosong, jadi ini apa saja kat sini akan menjadikan persamaannya, keseluruhannya akan jadi kosong. Okey, itulah sebabnya kita andaikan satu faktor ini kosong ataupun ini yang kosong, maka keseluruhannya akan jadi kosong. Okey. Dan ini adalah punca-puncanya yang berlaku pada paksi X lah. Sebab bila kita samakan dengan kosong, maksudnya kita menyamakan Y dengan kosong. Persilangan antara lekung kita, iaitu kuadratik ya, persamaan fungsi kuadratik kita dengan Y sama dengan kosong. Jadi persilangannya di sini. Jadi pada X negatif 3. 1, 2, 3 sini. Dan 5/2. 1, 2, 3. Okey, 5/2 ni 2,5 lah. Okey, kita terus dapat persilangan di paksi X. Dan membolehkan kita melakarkan graf ini. Okay. Kita tidak kisah tentang nilai Y. Untuk persamaan kuadratik ini kita hanya tumpukan pada nilai X ya. Nilai-nilai X. Baik, seterusnya kita ingin melihat jenis-jenis punca ya, untuk persamaan kuadratik. Okay, sebelum itu kita perlu memahami tentang nilai A, B dan C dalam persamaan kuadratik bentuk ataupun general form. Okey, kalau ini persamaan kuadratik kita, A-nya ialah 2, B ialah 1 dan C ialah negatif 15.
Nilai A, B dan C ini penting untuk kita menggunakan satu formula, iaitu formula mencari punca, iaitu X, X ialah punca, negatif B tambah tolak punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4AC per dengan 2A. Okey. Jadi ini adalah formula untuk mencari punca. Punca-punca kita nanti ada 3 jenis ya. Ini adalah punca, dua punca yang berbeza. Okey. Two distinct roots. Ini adalah dua punca yang sama. Okey, ini punca yang sama. Dan ini pula adalah jenis yang tiada punca lah. Tiada punca bermaksud tidak ada nilai untuk X yang boleh memenuhi sesuatu persamaan kuadratik. Baik, satu perkara penting yang sangat penting yang kamu perlu perasan ialah punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4AC. Okey, sebab punca kuasa 2 ini apabila nilainya positif, contohnya 100. Okay. 100, jadi kita akan dapat nombor, kita akan dapat positif lah. Kita dapat 10. Kita ada nilai, maksudnya ada nilai. Tambah 10 ataupun tolak 10. Okay. Dan yang kedua, kalaulah B kuasa 2 tolak 4AC itu nilainya kosong, jadi kita akan dapat kosong. Dan seterusnya, apabila punca kuasa 2 negatif, kecil daripada kosong, B kuasa 2 tolak 4AC kecil daripada kosong, contohnya negatif 100, maka ini tidak ada jawapan. Tidak ada jawapan. Sebab tidak ada nilai yang sama bila didarab akan dapat negatif. Tidak ada. Kalau kita ambil contohnya 10 darab 10 dapat positif 100. Negatif 10 darab negatif 10 pun kita akan dapat positif juga kan. Jadi tidak ada nilai yang boleh bila kita darab akan dapat negatif, nombor negatif. Okey, maksudnya macam ni ya. Untuk nilai punca bagi suatu persamaan kuadratik, kita akan mendapat dua nilai. Satu apabila kita tambah nilai ini, dan satu lagi apabila kita tolak. Okey, jadi apabila B kuasa 2 tolak 4AC besar daripada kosong, contohnya macam cikgu cakap tadi 100, jadi kita akan dapat tambah 10, kita akan dapat satu nilai, tolak 10, kita akan dapat nilai yang lain. Maka apabila B kuasa 2 tolak 4AC besar daripada kosong, maka punca-punca persamaan kuadratik itu adalah jenis dua punca berbeza. Okay. Dan apabila B kuasa 2 tolak 4AC ini sama dengan kosong, kita akan dapati nilai X kita akan tambah kosong. Punca kuasa 2 kosong kan, kosong kan. Okay, dan satu lagi tolak kosong. Jadi kedua-dua nilai itu akan sama. Jadi hasilnya kita akan mendapat dua punca yang sama. Okay, two equal roots. Dan seterusnya, jika B kuasa 2 tolak 4AC itu kecil daripada kosong ataupun bernilai negatif, kita tidak akan dapat jawapan ya. Tidak ada nilai untuk punca kuasa 2 negatif, maka X tidak ada nilai. Maka bila tidak ada nilai, kita katakan persamaan kuadratik itu tidak mempunyai punca. Tidak ada punca yang nyata lah. Tidak ada punca. Baik, kita akan lihat persamaan kuadratik ini dan mencari nilai B kuasa 2 tolak 4AC-nya. Jadi B kuasa 2 tolak 4AC-nya ialah B-nya 1 kuasa 2, 4, A-nya 2 dan C negatif 15. Okey, kita akan dapat nilai B kuasa 2 tolak 4AC adalah 1. Ini 34 tambah 120. Kita mendapat nilai B kuasa 2 tolak 4AC adalah 121, di mana nilai ini lebih besar daripada kosong.
Okey, apabila B kuasa 2 tolak 4AC besar daripada kosong, ini menunjukkan bahawa persamaan kuadratik ini mempunyai dua punca yang berbeza. Baik, untuk jenis ini pula, iaitu persamaan kuadratik yang mempunyai dua punca yang sama. Contoh persamaannya ialah begini ya. X kuasa 2 tolak 4x tambah 4 sama dengan kosong. Apabila kita faktor, kita akan mendapat dua nilai yang sama, iaitu x 2 dan satu lagi pun 2. Okay, jika kita cek nilai B kuasa 2 tolak 4AC nya, kita akan dapat kosong. Okay, B kuasa 2 negatif 4 kuasa 2 tolak 4, A nya 1 dan C nya 4. Jadi kamu akan dapat 16 tolak 16. Jadi kosong. Okey, apabila B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong, bermaksud punca-punca bagi persamaan kuadratik ini adalah dari jenis dua punca yang sama. Dan seterusnya untuk jenis ini pula, iaitu persamaan kuadratik yang tidak ada punca. Contohnya begini ya, X kuasa 2 tambah 2X tambah 3 sama dengan kosong. Jika kita tekan kalkulator dan cuba mencari persamaan, mencari puncanya, kita akan dapat A nya 1, B 2 dan C 3. Ini bukan nilainya ya. Sebab kita tekan 2 kali, dia akan menghasilkan nilai yang sama, negatif 1. Dan di atas sini ada R, bermaksud ini jenis imaginary roots. Tidak ada punca lah. Kita mendapat nilai negatif 1. Sebenarnya negatif 1 ini daripada nilai ini ya. X sama dengan negatif B. Negatif B ialah negatif 2. Tambah tolak. B kuasa 2 ialah 2 kuasa 2, 4. Tolak 4AC, 4. A darab C, 3. Bahagi dengan 2A ya, 2, 1. Okey, nilai yang kita dapat di kalkulator tadi ialah nilai ini per yang ini. Negatif 1. Okey, sebab nilai ini adalah negatif ya, punca kuasa 2 negatif yang tidak ada nilai. Okay. Sebagai kesimpulan, B kuasa 2 tolak 4AC ini namanya ialah pembeza layan dalam bahasa Melayu dan diskriminan dalam bahasa Inggeris. B kuasa 2 tolak 4AC boleh menentukan jenis-jenis punca. Dia boleh menentukan jenis-jenis punca. Ada 3 jenis ya. Jenis-jenis punca, sama ada dua punca berbeza, ataupun dua punca sama, ataupun tiada punca. Okey, B kuasa 2 tolak 4AC besar daripada kosong, sama dengan kosong, ataupun kecil daripada kosong. Kita boleh test dari segi jenis punca. Kalau untuk nilai punca, kita perlu masukkan dalam formula ni. Masukkan sepenuhnya dalam formula ni, nilai B, A, C kan. Kamu akan dapat nilai punca. Ataupun jika boleh difaktorkan, kita faktorkan saja dan kita akan dapat dua punca yang berbeza ataupun yang sama. Untuk punca yang ini kita tak dapatlah nak faktorkan. Okey, itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.